Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini viral sebuah video TikTok di mana Ustaz Ahmad Rozaini menerangkan tentang kawasan dagu, di bawah dagu seorang wanita, di mana ia adalah aurat yang wajib ditutup ketika solat. Sesiapa yang solat tanpa menutup di bahagian bawah dagu ini, maka solatnya tidak sah. Dan jika perkara ini, yakni bahagian bawah dagu, bukan dagu ya, bawah dagu yang terdedah, daripada sejak awal, daripada sejak akil baligh lagi, maka solat-solat tersebut semuanya tidak sah dan hendaklah diganti, hendaklah diqada daripada zaman akil baligh dulu sehinggalah sekarang. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Link bagi video TikTok ini dalam kotak description. Saya mainkan audio sahaja. Dia sembahyang, dia tak pernah pakai telekung yang bawah dagu. Semua telekung ni macam orang lain pakai tudung. Dia pakai tudung. Yang ni okey. Ni okey. Betul. Betul lah kan. Tapi yang ni, dia tak pernah pakai telekung macam ni. Semua telekung dia pakai macam ni. Tapi sembahyang tak pernah tinggal. Sekarang 50 tahun dah. Umur 50 tahun. Kau tolak umur 9, kalau balik kau 9, kau ingat bayang haid dulu bila? Semua sembahyang kau kena kodok. Tolak hari haid kau. Kira daripada mula haid, sebulan berapa kali haid, kau tolak hari haid tu, semua sembahyang kena kodok. Pasal apa? Sembahyang tak tutup aurat nama dia. Apa punca dia? Bodoh. Tu bodoh bahaya. Itu bodoh ibadat, bodoh akidah. Allah atas langit, mampu lagi nanya. Tu Wahabi ya. Saja saya ke sana sikit pasal nak tunjuk kaedah. Setiap ibadat yang tak buat tak cukup syarat, bila ternyata dia tak sah, wajib diulang semula. Salah pasal apa? Pasal kewajipan patutnya kita kena pergi belajar cari. Ni tak cari, hukum cuai. Bila cuai, cas cuai kita tu, wajib ulang. Tu pun nasib baik dan sebelum mati sedar. Dan berpetik. Kalau katalah tak ada Nabi, mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf. Tapi kalau tak, kalau tak tahu apa, kalau tak tahu mati-mati, dicas juga salah pasal apa? Salah pasal tak ingin mengaji apa yang fardu ain untuk mengaji. Lepas tu tak boleh cuai lah itu. Mudah-mudahan tak ada bagi kita buka mata. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Okey, beberapa react daripada saya. Pertama sekali, apa yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Rozaini itu betul. Bahkan saya ingin memberi kredit ataupun memberi pujian kepada beliau yang bersungguh-sungguh ingin menunjukkan apa yang dimaksudkan. Maka dia ambilnya selendang yang sebelum itu ada di bahu dan beliau cuba tunjukkan apa yang dimaksudkan dengan cara pakai telekung yang tidak betul. Jadi itu sesuatu yang bagi saya bagus kerana beliau bersungguh-sungguh ingin memberi penjelasan dengan contohnya sekali. Okey, jadi sekarang seperti yang saya katakan, apa yang beliau katakan itu betul. Bahkan ia betul bukan saja dalam mazhab Asy-Syafi'i tetapi ke semua 4 mazhab, di mana kawasan di bawah dagu termasuklah aurat yang wajib ditutup ketika solat. Okey, kalau dah betul di sisi 4 mazhab, nak cerita apa lagi pula? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang ingin saya ceritakan pertama sekali ialah roh Islam ini ialah memberi kemudahan, memberi keringanan. Okey? Sama-sama kita ingat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini saya baca daripada lafaz Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 5659. Jika penomboran Fathul Bari, hadis nombor 6124, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassira wala tu'assira wa basyira wala tunaffira. Permudahkanlah dan jangan menyusahkan, gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Maknanya jangan menakutkan sehingga menyebabkan orang lari. Dalam kes ini jangan kita menyampaikan hukum yang menakutkan, yang memberatkan sehingga menyebabkan orang jauh daripada Islam ya. Maka permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Di sini ada tak pandangan lain?
pandangan lain yang dapat memudahkan dalam isu bahagian ataupun kawasan di bawah dagu ketika solat bagi seorang wanita. Baik, sedikit pencarian daripada saya dapati daripada laman web Majlis Fatwa Jordan, ya, Majlis Fatwa Jordan. Mereka menerangkan betul bahawa kesemua 4 mazhab berpandangan kawasan di bawah dagu ini adalah aurat yang wajib ditutup ketika solat. Namun di sana ada pandangan daripada seorang tokoh yang bernama Ibnu Atiyah, seorang tokoh dalam mazhab Maliki, lahir tahun 481 Hijrah, wafat tahun 542 Hijrah. Beliau dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, ketika menafsirkan ayat 31 daripada surah An-Nur, surah 24. Kalau edisi Maktabah Syamilah rujuk jilid 4 muka surat 178, beliau menerangkan apabila tentang muka ini diberi kelonggaran, diberi kemaafan kepada mana-mana bahagian muka ni yang terpaksa terbuka sedikit disebabkan oleh pergerakan yang diperlukan. Pergerakan yang diperlukan. Jadi di sini, itu daripada tafsir Ibnu Atiyah itu. Penjelasan saya pula, mulut kita ni, mulut seorang muslimat, seorang wanita, dia bergerak-gerak. Dan bila solat pun bergerak-gerak, sebab bila kita membaca bacaan solat, kita perlu menggerakkan mulut. Khasnya bacaan-bacaan yang wajib seperti surah Al-Fatihah misalnya. Dan nak tak nak, kalau awalnya pun ditarik untuk tutup pun, lambat-lambat ke laut dia akan ke belakang. Sehingga akhirnya terdedah bahagian bawah dagu. Ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi disebabkan oleh pergerakan mulut, ia akan bergerak. Mungkin sebahagian telekung ada yang sampai tutup ke sini supaya tak bergerak. Sebahagiannya kain elastik supaya boleh. Tapi bukan semua orang ada kemudahan sedemikian. Dan kadang-kadang memang dah tarik sampai ke depan. Tapi sambil duk solat, duk gerak-gerak, kekhusyukan dalam solat, tak perasan pula ia ke belakang. Maka Ibnu Atiyah menerangkan bahawa memang bahagian muka ini perlu ditutup, namun tidak mengapa ataupun dibolehkan mana-mana bahagian yang terdedah sedikit disebabkan oleh pergerakan yang diperlukan. Pergerakan yang diperlukan oleh seorang wanita. Maka saya pula menjelaskan atau sebagaimana daripada laman web Majlis Fatwa Jordan ini, link dalam kotak description, bahagian bawah ini kadang-kadang ia dah tutup dah tapi bergerak. Dia boleh ke belakang sendiri dan disebabkan oleh pergerakan mulut yang ingin bercakap. Maka ini satu pergerakan yang memang diperlukan bagi seorang wanita. Maka ia adalah sesuatu yang sebenarnya dimaafkan. Jadi saya ulangi, meskipun 4 tokoh-tokoh daripada 4 mazhab memang berpandangan ini adalah kawasan yang wajib ditutup, namun ada pandangan di sana yang mengatakan sebenarnya tidak wajib. Diberi kelonggaran, diberi kemaafan kerana ia termasuk pergerakan yang diperlukan oleh seorang wanita. Seorang wanita sama dengan kita apabila solat, mulut tak boleh. Kita kena gerak-gerak mulut untuk menyebut bacaan-bacaan solat kita. Maka dalam rangka mulut bergerak-gerak tu, kadang-kadang kain telekung yang ataupun tudung aurat itu, kain tudung yang dipakai untuk menutup aurat itu, dia akan bergerak sehingga ke belakang dan akhirnya terdedah kawasan di bawah dagu. Seterusnya ialah para ulama berbeza pandangan tentang aurat yang sedikit terdedah meskipun secara sengaja, apakah ia membatalkan solat atau tidak. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, aurat yang sedikit terdedah itu meski sengaja tak sengaja aurat yang sedikit terdedah kerana sengaja ia membatalkan solat. Namun mengikut mazhab-mazhab yang lain, aurat yang terdedah sedikit itu ia tidak membatalkan solat. Antaranya ialah pandangan Imam Ibnu Muflih, seorang tokoh dalam mazhab Hambali. Tadi Ibnu Atiyah mazhab Maliki, sekarang Ibnu Muflih, tokoh dalam mazhab Hambali yang wafat tahun 763 Hijrah. Pandangan beliau sekali lagi dikemukakan dalam laman web Fatwa Jordan ini, bahawa
solat seorang wanita tu tidaklah dibatalkan disebabkan oleh terdedahnya sedikit daripada aurahnya, meskipun wanita tersebut melakukannya secara sengaja, ya. Boleh rujuk dalam kitabnya Al-Furu' wa Tashih Al-Furu', jika dalam Maktabah Syamilah edit jilid 2 muka surat 39. Dan ini juga diterangkan oleh Ustaz Abdul Kadir bin Sahak. Okey, dalam laman web beliau binsahak.com, ensiklopedia hukum. Okey, link dalam kotak description. Kotak description ni mana, ya? Okey, exit video ini tag pada tajuk akan keluar satu kotak. Di situ ada link-link yang saya masukkan, pautan-pautan untuk laman web yang saya masukkan, boleh klik di situ, ya. Okey, jadi laman web ini binsahak.com, ensiklopedia hukum, satu laman web yang bagus, banyak perbincangan-perbincangan ilmiah. Sila save, sila bookmark laman web ini untuk rujukan-rujukan yang akan datang. Jadi beliau sendiri dalam sebuah paparan bertarikh 21 September tahun salah laman web ni. Okey, dalam sebuah paparan bertarikh 22 September tahun 2020, hukum wanita solat. Hukum solat wanita yang terbuka bahagian bawah dagu. Okey, saya bacakan, ya. Para ulama berbeza pandangan jika aurat yang sedikit terbuka ketika solat. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan batal solat dengan aurat yang terbuka di dalam solat sekalipun sedikit. Manakala majoriti ulama berpandangan dengan terdedahnya aurat yang sedikit tidak membatalkan solat. InsyaAllah pandangan majoriti ulama lebih memberi kemudahan kepada orang ramai, terutama yang terbuka itu tidak nyata dan tidak jelas seperti bahagian bawah dagu, kan. Bila terbuka pun ianya bukanlah sesuatu yang jelas atau nyata. Pandangan ini juga lebih bertepatan dengan roh keringanan yang ada dalam syarak, seperti kemaafan yang diberikan terhadap kenajisan darah yang sedikit pada pakaian solat yang tidak membatalkan solat. Pandangan batal solat dengan terdedah aurat yang sedikit memberi kesukaran kepada masyarakat umum, sekalipun itulah pandangan yang lebih berhati-hati dan lebih warak. Justru wanita yang berusaha menutup bahagian bawah dagu adalah tindakan terpuji dan terbaik, manakala wanita yang solat dalam keadaan terbuka bawah dagu sah solatnya, ya, sebab sedikit. Jadi saya ulangi, dalam mazhab Syafi'i memang terbuka sedikit sahaja kerana sengaja ia membatalkan solat, sementara pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain, apa yang terbuka sedikit ia tidaklah membatalkan solat. Jadi tuan-tuan di sini kita memanfaatkan pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain supaya kita dapat mencapai roh ataupun objektif Islam dalam hukum-hukum fiqh ini, yang ini permudahkanlah dan jangan menyusahkan, gembirakanlah dan jangan menakutkan sehingga menyebabkan orang lari ataupun orang jauh daripada Islam, ya. Okey, link bagi yang saya bacakan tadi tu binsahak.com, ensiklopedia hukum, dalam kotak description. Seterusnya pula, sekarang baru belajar, sekarang baru tahu sini kena tutup mengikut mazhab Syafi'i. Tapi yang sebelum-sebelum ni, yang dah 20 tahun, 30 tahun tu macam mana? Nak kena qada ataupun tidak? Okey, pertama sekali, apa yang telah berlaku sebelum itu, kerana tidak tahu, kerana bukan sesuatu yang disengajakan, ia tidak dikira sebagai berdosa. Dalilnya surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat nombor 5. Ayat nombor 5 rangkap yang terakhir itu, di mana Allah SWT berfirman, walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan kamu tidaklah dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Akan tetapi, yang dikira berdosa itu ialah apa yang disengajakan oleh hati kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang lepas tu sebab tidak tahu dah pergi dah kelas.
dah pakai, dah terlekong, tapi cuma tidak ditekankan ataupun tidak di-highlight tentang bahagian bawah dagu tu terlepas pandang. Okey, jadi ia bukanlah sesuatu yang disengajakan, maka tidaklah dikira sebagai berdosa. Okey, itu bab dosa atau tidak. Sekarang ni nak kena qada ataupun tidak. Okey, sekali lagi di kalangan para ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama, perlu qada seperti yang diterangkan oleh Ustaz Ahmad Rozaini. Pandangan kedua yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, ia tidak perlu diqada. Kenapa? Beliau menjelaskan bahawa jika sesuatu hukum syarak itu tidak sampai kepada seseorang, maka ia adalah satu kesilapan yang tidak perlu diulangi. Dan beliau berhujah, berdalil dengan beberapa hadis, beberapa kisah bagaimana para sahabat dulu juga radhiyallahu anhum, mereka melakukan kesilapan yang berkaitan dengan hukum solat, dan kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menerangkan apa yang berlaku. Rasulullah pun menjelaskan yang sebenarnya, yang betulnya gitu-gitu gini, tetapi baginda tidak suruh, tidak perintah mereka mengulangi solat yang mereka telah buat secara salah sebelum itu. Okey, jadi ini bagi beliau adalah dalil, adalah hujah bahawa solat-solat yang lepas itu yang tersilap kerana tidak sengaja. Bukan langsung tak pakai tudung, bukan langsung dibiar aurat kepala, rambut terbuka, tetapi dah pakai dah semua, terlepas pandang bab ni. Kan dah pergi kelas dah, terlepas pandang bab ini ya. Jadi ia adalah sesuatu yang dimaafkan dan tidak perlu diqada ataupun diganti. Okey, link bagi penjelasan beliau daripada laman web Islam Q&A ada saya bagi dalam kotak description. Okey. Dan akhirnya tentang Allah di langit itu, yang ini saya tak nak terangkan dalam video ini. Saya memiliki beberapa video yang lain yang menjelaskan tentang perkara ini. Telah saya himpun dalam satu playlist ataupun siri video, link dalam kotak description. Okey, jadi sebagai kesimpulannya, dari satu aspek, apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rozaini ini betul. Okey, betul. Cuma bagi saya sudah sampai masanya para ustaz kita, para agamawan kita, para tuan guru kita, mereka meluaskan perbincangan fiqh ini kepada pendapat-pendapat yang lain dan kita meraihkan pendapat-pendapat tersebut. Kemudiannya, jika ada pandangan yang lebih memudahkan, kita ambil pandangan itu. Bukan sebab kita nak cincai, bukan sebab kita nak memperbundahkan agama, tetapi ia selari dengan sabda Nabi SAW yang saya bacakan tadi. Permudahkanlah dan jangan menyusahkan, gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari, jangan menakutkan orang. Okay? Jadi sekarang kita nak permudahkan, kita nak tarik orang ke arah Islam, jangan kita bagi pandangan sampai kena qada solat daripada akil baligh ya. Jadi pandangan-pandangan seperti ini betul memang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i, tetapi sudah sampai masanya. Okey, sudah sampai masanya bila kita bincang fiqh, kita buka. Jangan banyak tu je, tapi kita buka. Bukan suruh ambil pandangan Islam liberal, bukan suruh ambil pandangan LGBTQ apa semua tu, bukan suruh ambil pandangan Syiah. Tak, masih lagi dalam pandangan tokoh-tokoh, imam-imam dalam ahli sunnah wal jamaah, kesemua empat mazhab yang kita maklum itu, dan kita ambil dan kita manfaatkan pandangan selagi mana mereka pun ada dalil dan ada hujah di sebaliknya. Dan kesimpulan bagi hukum kawasan di bawah dagu, 3 ya. Pertama, pendapat yang lebih selamat ialah solat dengan menutup kawasan di bawah dagu. Kedua, jika hendak solat tanpa menutup kawasan di bawah dagu, solat tersebut tetap sah kerana ia dikira aurat yang sedikit saja terbuka, sedikit saja terdedah. Ketiga, apa yang telah berlaku sebelum ini daripada kesilapan-kesilapan yang tidak disengajakan, maka tak perlu qada. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.